Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam edisi Kelakar. Ini merupakan edisi yang ke-10 dan yang terakhir, yang mana tajuknya adalah peka kepada undang-undang permainan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita menyentuh tajuk tu, seperti biasa kita imbau kembali tajuk-tajuk yang telah kita bincangkan, supaya mungkin kalau di antara tuan-tuan yang tertinggal, bolehlah rujuk balik kepada video-video itu yang ada terdapat di dalam FB Academy. Pertama, edisi pertama kita cerita tentang rahsia mencuri hati, macam mana untuk menyentuh hati, untuk menarik mereka ke jalan yang kita bawa. Yang keduanya ialah tentang cerita bagaimana merancang legasi 3 generasi, sebab itu adalah storyline utama kita. Sebab My Pusaka bukan sekadar penjual wasiat dan hibah, tetapi adalah perancang legasi untuk mencantikkan keadaan hidup sekarang dan memberi kesejahteraan kepada waris setelah mereka pergi. Edisi ketiga kita ceritakan tentang pentingnya jenama, sebab dengan adanya jenama yang kukuh, kita mudah untuk menarik minat orang dan mudah untuk membuat closing. Okey, itu nombor 3. Dan edisi yang keempat kita cerita tentang effective storyline. Effective storyline adalah cara mencerita supaya orang lebih faham. Antara kaedah yang saya terangkan adalah cerita tentang perbandingan kiri dan kanan, buat tak buat, sekarang dan kemudian, cukup dan lengkap. Jadi itulah yang kita gunakan supaya dengan penceritaan itu lebih mudah orang menerima apa yang kita sampaikan. Edisi kelima kita ceritakan tentang pelaburan. Apa saja yang kita buat perlu ada pelaburan. Pelaburan ilmu, pelaburan jenama, pelaburan infra, pelaburan network, pelaburan pada kesihatan, macam-macam lah. Okay. Itu yang edisi kelima. Dan edisi keenam kita ceritakan tentang rutin harian yang efektif. Untuk berjaya, kita perlu ada beberapa rutin yang efektif. Sebab kebanyakan orang yang berjaya, mereka mengamalkan rutin-rutin yang berkesan, yang membuatkan mereka dapat hasil yang lebih daripada kebiasaan. Okay, itu nombor 6. Dan yang ketujuhnya kita cerita tentang hembusan untuk closing, di mana pentingnya kita tahu ada 2 proses closing dan ada proses sebelum closing. Jadi ada proses untuk orang percaya pada kita, faham apa yang kita bawa, dan kemudiannya ada soft landing, di mana ada dinamakan engagement closing tanpa duit, tetapi ada sedikit langkah yang mereka perlu buat untuk masuk. Dan kemudian kita tambahkan, kukuhkan kefahaman mereka, akhirnya mereka masuk ke sales closing. Iaitu topik tentang hembusan untuk closing, juga penting untuk semua penghuni My Pusaka. Dan yang ke-8 kita cerita tentang berani bermimpi, sebab dreams itu adalah satu fuel ataupun bahan bakar untuk kita ada tenaga. Jadi tanpa mimpi kadang-kadang kita jadi lemau. Jadi kita kena pandai bermimpi dan berani bermimpi, dan mimpi itu ada teknik-teknik untuk cara bermimpi. Dan minggu lepas kita cerita tentang Ci Kudit untuk berjaya. Apakah benda-benda yang perlu berlaku untuk kita berjaya? Daripada cerita-ceritanya, ada ilmunya, ada kaedahnya, ada usahanya, ada doanya, ada ibadatnya, dan juga ada tawakal. Okey? Jadi kalau sesiapa yang belum menonton video-video itu, boleh menonton di dalam akademi, masih lagi ada video-video yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi kita masuk kepada edisi yang terakhir, Kelakar edisi ke-10. Apa tajuknya? Peka kepada undang-undang permainan. Sebab apa? Kalau kita nak bersaing, masuk pertandingan sukan, kita perlu tahu undang-undang permainan. Tanpa tahu undang-undang permainan, kadang kita terbuat silap, didenda, dan juga kadang-kadang tidak menang sebab kita tak tahu apakah sebenarnya kepentingan dalam permainan tersebut. Jadi kita semua ni kena faham kita berada dalam industri perancangan legasi, bukan industri penjual wasiat, bukan industri penjual hibah. Kita dalam industri perancangan legasi. Dan salah satu main game plan kita sebagai perancang legasi adalah perlu faham konsep apa dinamakan power of duplication. Macam mana kita leverage daripada network yang kita ada. Macam mana kita boleh leverage dengan membanyakkan perkara-perkara yang kita ada. Jadi bila ada numbers, maka hasilnya akan lebih berkesan dan kita dapat capai apa yang kita
hasratkan. Okey. Jadi apakah itu power of duplication? Pertama, berbalik kepada diri kita. Diri kita adalah seorang perancang legasi. Sebelum kita ceritakan kepada orang di luar sana, jom rancang legasi, kita cerita diri kita. Di manakah kita dalam perancangan legasi kita? Ketuk. Aku dah ada belum perancangan legasi aku? Di mana aku? Jadi saya nak terangkan tentang 4 tanda aras untuk melihat diri kita sama ada kita telah membuat perancangan yang cukup atau tidak. Ini yang kita nak capai untuk diri kita, dan kemudian kita cuba bawa masyarakat Islam kepada 4 tanda aras ni. Okey, apakah 4 tanda aras itu? Okey. Tanda aras yang utama untuk perancangan legasi. Okey, pertama, apa dia? Pertama, sangat penting semua orang ada mendapat pendapatan. Orang yang tak kerja tak guna. Mesti kerja dan ada hasil. Okey, sebab kita diberi tenaga, diberi usaha, diberi tenaga, diberi akal fikiran untuk berusaha mencari rezeki. Tetapi kita pastikan hasil yang kita dapat daripada usaha kita mesti ada lebihan. Susah untuk ada lebihan kalau hasil kita kecil. Senang ada lebihan kalau hasil kita banyak. Tetapi mungkin juga tidak ada lebihan kalau kita hasil banyak tetapi kita pakai semua. Apakah rule of thumb dia? Ialah kita cuba dapatkan hasil yang banyak, dan daripada hasil yang banyak itu bolehlah kita gunakan 70% daripadanya untuk sara hidup kita, sara hidup keluarga kita, untuk kesenangan kita, untuk kebahagiaan kita. 70%. Dan simpan lebihan, pastikan ada lebihan 30% untuk apa? Untuk simpanan. Untuk apa? Untuk menyediakan perlindungan. Untuk apa? Untuk melabur kepada harta-harta yang boleh menjana pendapatan. Itu step pertama yang kita perlu ada pada diri kita adalah kita ada pendapatan, dan daripada pendapatan itu kita kena pandai kawal supaya ada yang digunakan untuk sara hidup, kebahagiaan keluarga dan sebagainya, tetapi mesti ada lebihan. Kalau orang kerja swasta senang, dia kerja je automatik ada 22% disimpan. Tapi kalau orang yang kerja sendiri sebagai perunding-perunding takaful, pewarisan dan sebagainya, itu disiplin yang kita kena buat. Pastikan kita tidak leka dengan pendapatan yang kita dapat. Pastikan ada simpanan, ada perlindungan, ada pelaburan. Kadang-kadang kita ni mempromosi perlindungan tapi perlindungan diri kita tidak ada. Jadi sangat penting kita ada. Dan kalau tak cukup nak menyimpan tu, kita kena cari jalan untuk meningkatkan pendapatan kita ataupun mengawal perbelanjaan. Kadang-kadang contoh, kita adalah gaji 3,000 tetapi kita nak pakai kereta mewah, kita beli Honda Civic, kena bayar hampir 1,800. Jadi berapa yang tinggal? Tetapi kalau kita tahu dengan gaji 3,000 tu kita beli Azia baru 450, ada lebihan. Dengan lebihan itu kita boleh menyimpan, dengan lebihan itu kita boleh beli perlindungan takaful, boleh beli medical card, dan boleh mula menyimpan untuk membeli rumah dan sebagainya. Jadi pertama, satu, kita mesti ada pendapatan, dan pendapatan itu mestilah ada lebihan, dan sebaik-baiknya lebihannya adalah 30%. Jadi kemudian apa? Dalam pendapatan itu, macam mana kita dapat pendapatan tinggi? Cara terbaik untuk mendapat pendapatan tinggi adalah banyakkan income pasif, di mana bukan kita perlu pergi kerja tetapi duit masuk je. Itu macam duit ajaib. Mana datangnya duit ajaib tu? Jadi yang keduanya adalah penting kalau kita ada pendapatan, kalau boleh terbaik 40% saja hasil daripada pendapatan aktif yang kita betul-betul pergi kerja, kita buat submission dan sebagainya, yang kita punya usaha, dapatlah komisen. Kalau kita pergi kerja, dapatlah gaji. Tetapi kalau boleh ada 60% daripada keseluruhan hasil yang kita dapat tu adalah daripada pendapatan pasif. Mana datangnya? Kalau kita ada rumah sewa, dapat sewa. Kita ada kereta orang sewa, kita dapat duit. Kita ada pelaburan, ada dividen, kita dapat duit. Ataupun dalam industri seperti ini, baik takaful, baik unit trust, baik pewarisan, perlu ada rangkaian. Maksudnya kita ada orang-orang di bawah kita, sebab semua skim yang ada dalam industri ini semua ada skim network, di mana kita ada rekrut,
ada yang 1 level, 2 level, 3 level, dan kita jaga rekrut ni, kita bantu mereka. Kalau ada mereka berhasil, kita juga ada dapat hasilnya. Itu sebabnya kalau mereka dah berada di tahap yang tinggi dalam industri ini, tak kisahlah unit trust ke, takaful ataupun pewarisan, mereka ada banyak hasil daripada income pasif. Kadang-kadang bukan saja 40-60, kadang-kadang 80% daripada hasil yang mereka dapat adalah hasil pasif. Jadi inilah sebenarnya kita nak faham, sebab ini juga adalah konsep power of duplication. Lagi banyak rumah sewa kita, lagi banyak kita dapat hasil pasif. Lagi banyak pelaburan kita, lagi banyak hasil pasif. Lagi ramai network di bawah kita, lagi banyak income pasif kita. Jadi kenapa kita tidak lihat kepada peluang-peluang untuk mendapatkan income pasif? Macam-macam cara. Jadi siapa nak belajar, boleh datang jumpa saya buat coaching privately. Itu nombor 2. Dan aras tanda yang ketiga, kita lihat di kita, boleh tak kita berhutang? Kenapa? Hutang ini adalah satu kaedah leverage. Macam mana kita nak membeli harta dengan menggunakan duit masa depan. Contoh, kalau kita nak beli rumah sekarang, nak beli tunai, mana ada 400,000. Kalau kita nak beli kereta, mana nak ada 80,000. Tak ada. Tetapi kalau kita dalam berstatus baik, kita boleh beli harta jangka panjang dengan pinjaman jangka panjang. Maksudnya, nak beli rumah muda-muda, bolehlah gunakan pinjaman 30 tahun. Barulah dapat beli rumah 300-400,000. Kalau nak beli tunai, sampai bila? Jadi, kita kena menyediakan diri kita supaya kita dibenarkan berhutang. Maksudnya bank suka kita. Kalau kita umur 25 tahun masih lagi tidak dapat diterima oleh bank, kita gagal. Sebab apa? Kita tak sediakan diri kita. Macam mana bank nak suka kita? Mestilah ada pendapatan yang cukup, paling tidak pun 5,000. Mestilah ada juga submission kepada KWSP, kita tahu pendapatan kita. Ada duit masuk dalam bank ada baki. Dan kalau kita ada kredit card pun, kita sentiasa membayar dengan baik. Jadi boleh berhutang. Ada 3 jenis hutang sebenarnya yang kita kena cuba dapatkan. Pertama, hutang jangka panjang untuk beli harta jangka panjang. Keduanya, kalau nak beli harta jangka pendek, contohnya kereta ke ataupun handphone ke, boleh. Jadi hutang jangka pendek. Kadang-kadang kita tak mampu nak beli, tapi kita boleh berhutang untuk beli kereta. Nak beli handphone pun boleh, tetapi jangan berlebihan. Begitu juga contohnya, kita bawa masuk rumah, tak ada duit, kita boleh berhutang, beli aircon, kita bayar ansur-ansur. Jadi sangat penting kita berada dalam keadaan yang boleh berhutang. Dan dalam masa samanya, kredit kad. Kredit kad sebenarnya baik. Kredit kad digunakan untuk memudahkan transaksi jual beli dan juga untuk had limit kecemasan. Kalau kita ada kredit kad, ada had limit 5,000, 10,000, jangan pakai. Kita hanya gunakan untuk beli barang, bulan depan kita bayar penuh, tak ada apa-apa. Tetapi kita simpan saja. Sekiranya ada kecemasan, tiba-tiba kereta rosak, ahli keluarga kita sakit, ataupun apa saja kecemasan, kita boleh guna. Dan kemudian barulah kita berhutang untuk membayar ansur-ansur. Itu sebenarnya kegunaan hutang jangka panjang untuk membeli harta jangka panjang, hutang jangka pendek untuk membeli harta yang jangka pendek. Kalau beli kereta, ambillah loan 6 tahun, 7 tahun. Ya? Kalau nak beli handphone, ambillah 12 bulan, jangan lebih. Okay? Dan ada kredit card untuk sebenarnya credit line untuk kecemasan. Jadi itu juga power of duplication. Lagi banyak kita punya peluang untuk meminjam, lagi banyak kita dapat membeli membeli harta dan sebagainya. Okey. Sebenarnya bank kalau kita baik, dia tak kisah pun nak memberi kita pinjaman kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Jadi arah tanda ketiga, kita kena pastikan diri kita boleh berhutang. Okey. Kemudian yang keempat, bila kita dah ada harta, kita dah ada passive income, kita dah bertambahkan harta kita dah meminjam dengan menambah banyak lagi harta kita, kemudian kita kata, ada tak kita membuat perancangan supaya apa yang kita dah hasilkan tadi daripada pendapatan kita dengan lebihan kita dengan harta-harta kita yang berganda-ganda ini, ada tak kita buat perancangan pewarisan? Dah ada lantik wasi, dah ada dana pantas yang tidak akan beku, dah beritahu siapa yang wasi boleh jumpa untuk membantu menguruskan pusat harta kita, ada dokumen pewarisannya. Yang penting ada harta untuk diwariskan. Tak guna kita buat macam-macam dokumen tapi harta seceput ya.
lebih baik kita ada harta yang banyak dan dibuat perancangan yang baik supaya adalah kaedah untuk harta itu dapat dipanjangkan manfaatnya. Itu juga power of duplication. Namanya extend the power of duplication. Kalau kita ada 10 rumah itu dapat digunakan dan manfaat boleh digunakan oleh anak cucu kita. Kita dah tanam 100 pokok durian dan pokok durian itu dapat memberi hasil kepada anak cucu kita. Itu namanya macam mana kita nak memanjangkan manfaat harta kita. Extend the power of duplication yang kita dah buat tadi. Jadi inilah tanda andas. Jadi tuan-tuan dan puan sebagai perancang legasi, kita lihat di kita. Ada tak kita telah capai 4 tanda arah itu? Kalau belum, cuba untuk buat untuk diri sendiri sebelum kita bantu masyarakat. Kalau kita dah ada 4 ni, lebih mudah kita meyakinkan masyarakat untuk bersama kita merancang legasi mereka. Mudah kan? Itu je, tapi kami tak buat. Okay, now. Jadi, bak kata ada seorang tua, namanya Albert Einstein, dia kata, you have to learn the rules of the game. And if you have, and then, you have to play it better than anyone else. Maksudnya, dalam dunia ini penuh persaingan. Orang yang dapat berjaya, mengambil lebih peluang adalah orang yang pandai menggunakan, faham tentang undang-undang dan juga mengambil kaedah terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, you have to learn the rules of the game. Kena tahu. Dan then you have to play it better. Bila kita dah tahu undang-undang, kita boleh ada strategi still dalam kerangka undang-undang tersebut. Okay? Jadi, apa yang nak saya cakapkan ini, pertama, untuk ada power of duplication, sangat penting kita perlu faham cara mana untuk maksimalkan hasil network perniagaan. Network. Maksudnya kalau kita berada dalam main pusaka, kita berada dalam takaful, dalam unit trust, apa saja, kita perlu faham bagaimanakah kita dapat layak beroperasi. Apa kelayakan kita? Apa exam yang kita perlu ambil? Apa CPD hours yang kita kena ada? Apa benda-benda yang kita ada? Kita kena ada name cardnya, kita kena ada website-nya, kita ada FB page. Kita kena tahu apakah asas untuk kita layak beroperasi, jenama kita. Jadi jangan kita nak masuk dalam industri tapi kita tidak ada. Handphone pun tak ada, laptop pun tak ada, data plan ciput, FB page tak ada, name card pun tak ada. Macam mana? Dan kadang-kadang kita dah daftar, kita tak peduli pun untuk capai tauliah, untuk naikkan daripada asas kepada supervisor, pada mana dan sebagainya. Kita tidak cuba untuk melayakkan diri kepada tahap-tahap yang lebih tinggi. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak layakkan untuk jadi perunding, macam mana nak layakkan sebagai perunding bertauliah, macam mana kita nak layakkan sebagai contohnya ketua perunding, agency manager dan sebagainya. Kita kena tahu cara untuk layak beroperasi. Kemudian salah satu cara untuk kita naik adalah kita kena rekrut, dan kita kena tahu cara untuk rekrut. Macam mana kita nak rekrut, siapa yang kita nak rekrut, apakah proses rekrut. Kalau mereka rekrut tu, apa mereka perlu lalui. Kita nak rekrut, kita kena faham, dia tak tahu. Jadi macam mana kita nak bawa orang, kan kita sendiri tak tahu nak menceritakan tentang perniagaan kita. Ambil tahu tentang cara nak rekrut, ambil tahu tentang proses flow-nya, ambil tahu tentang tanggungjawab untuk menjaga rekrut, dan boleh bercerita kepada rekrut itu tentang potensi-potensinya. Barulah kita ada rekrut. Sebab apa ada rekrut? Dengan adanya rekrut, kita dapat meningkatkan potensi pendapatan kita dengan meningkatkan peluang mendapat income pasif. Kalau kita tak rekrut, tak ada income pasif. Kalau kita rekrut dan kita tak tahu cara untuk menjaga rekrut pun, kita tidak ada income pasif. Dan kita kena faham bagaimanakah struktur insentif itu. Macam mana nak dapat overriding level pertama, macam mana nak dapat overriding level kedua, macam mana nak dapat overriding level ketiga, macam mana nak dapat bonus bulanan. Setiap prinsipal kita, kalau contohnya tuan-tuan adalah perunding perunding takaful, perunding unit trust, setiap prinsipal itu ada skim insentifnya. Kita kena faham macam mana kita nak dapat maksimal. Kalau kita sendiri tak faham macam mana nak dapatkan insentif itu, jadi siapa punya tanggungjawab? Tanggungjawab kita untuk belajar. Saya percaya setiap prinsipal telah pun menyediakan dalam dulang yang cantik tentang ilmu-ilmu cara beroperasi, ilmu-ilmu cara untuk rekrut, ilmu-ilmu untuk mendapatkan insentif. Tetapi kadang-kadang diri kita sendiri tidak ambil dulang itu dan teliti
apa yang berada di dalam dulang itu. Kita tengok macam manakah usaha kita dalam memahami undang-undang permainan dalam setiap prinsipal yang kita masuk. Tak kisahlah pusaka ke, takaful ke, unit trust ke, ataupun multi level, Amway, Koway dan sebagainya. Kita kena tahu skim ni. Okey, itu pertama. Faham pertama adalah faham macam mana nak maksimalkan hasil daripada network perniagaan kita. Yang keduanya, kita kena faham bagaimanakah kita untuk memaksimalkan kuasa membeli dan menambah harta. Maksudnya kita kena tahu macam mana kita nak layakkan diri kita untuk berhutang. Bila kita dah berhutang, macam mana kita nak lindungi hutang kita. Kalau kita ada kredit kad, ambillah perlindungan baki kredit kad. Kita beli kereta, ambillah perlindungan baki kereta. Nak beli rumah, pastikan kita beli rumah yang betul statusnya, yang boleh ada MRTT. Jangan beli lot lidi. Jangan buat pinjaman personal, buat rumah atas tapak nama arwah. Itu tak guna. Kita berhutang cara yang salah. Jadi kita kena tahu cara untuk berhutang yang betul. Dan hutang-hutang itu dapat dilindungi dengan baik. Dan kita juga cari cara untuk mampu membayar hutang. Sebab apa? Bila kita nak ambil loan tu, bank akan tengok pendapatan kita, dia hanya membenarkan bayaran itu tidak melebihi certain percentage daripada pendapatan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berhutang lebih pada kemampuan kita. Jangan beli kereta yang besar luar daripada kemampuan kita. Jadi kita kena tengok dan pergi usaha untuk dapatkan hutang yang kita mampu bayar. Tak mampu bayar, usaha lebih supaya kita mampu untuk bayar. Lebih mudah untuk bayar hutang kalau kita ada banyak income passive. Okey? Alright. Kemudiannya apa? Kita juga tahu untuk memaksimalkan hasil daripada harta yang dari pelaburan kita. Kalau beli harta, pastikan harta yang bagus. Kalau nak beli rumah yang boleh mendatangkan hasil sewa yang tinggi. Lepas tu, kita kena tahu cara menjanakan hasil. Macam mana kita nak promote kita ni homestay, macam mana kita nak promote kereta sewa kita, macam mana kita nak promote apa saja yang kita ada untuk dapatkan hasil. Dan juga kita kena tahu urus harta kita. Kalau kita ada kereta sewa, kita ada rumah sewa, kita jaga dengan baik supaya hasilnya masih dapat tinggi. Kalau kita ada contohnya, kita ada tapak untuk buat tempat perkahwinan, tapi kita tak jaga, lala orang pun takkan ambil booking tempat tapak event perkahwinan kita. Jadi kita kena cari harta yang bagus, cari cara untuk menjana hasil yang bagus, cari dan cara untuk jaga harta itu supaya sentiasa harta itu dapat menjana pendapatan. Okey, sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita boleh buat, yang telah pun dibuat oleh mereka-mereka yang berjaya, dan kita ikut macam mana. Yang penting kita faham untuk mendapat hasil harta yang baik dan harta yang boleh mendatangkan hasil. Okey. Kemudian kita perlu juga tahu macam mana untuk memaksimalkan manfaat harta dan pelaburan kita. Sebab kita paling lama pun hidup 70, 80, 90 tahun. Itu saja yang kita boleh manfaatkan harta kita. Tapi kalau kita boleh, kita nak pastikan harta-harta kita boleh memberi manfaat. Yang kita dah mati tak apa, terus beri manfaat kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi sangat penting kita faham cara nak wariskan harta kita. Harta kita sebelum kita nak tolong orang merancang mewariskan harta mereka. Kalau kita tak buat tu kita, macam mana kita nak terangkan orang? Okey, dia faham cara wariskan harta. Faham juga cara nak tingkatkan pusaka yang muda-muda ni. Macam mana nak tingkatkan pusaka? Ambillah takaful hayat. Kau mati umur 30 tahun, at least kurangnya ada 1 juta. Kalau kita nak harapkan tabungan, ada? Tak ada. Jadi itu cara kita tingkatkan pusaka dengan menyediakan instrumen-instrumen perancangan kewangan yang baik. Ada disiplin untuk menyimpan, secara cari tempat-tempat untuk meningkatkan nilai harta asal kita. Dan apabila kita dah ada harta, kita buat sesuatu supaya bila kita tak ada, harta itu tetap dapat dipanjangkan manfaatnya kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Itulah konsep yang dibawa oleh Maha Pusaka, dan itu juga perkara yang perlu dicapai oleh semua perunding Maha Pusaka untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, sebelum kita bantu masyarakat. Jadi ingat, anda semua adalah perancang legasi.
Bila kita perancang legasi untuk diri kita, kita kena tahu cara untuk hidup sekarang dengan selesa. Kemudian kita tahu cara untuk mewariskan apa yang kita ada sekarang ni dengan sempurna, supaya sesiapa saja yang kita tinggalkan, waris ditinggalkan dalam keadaan yang sejahtera. Itulah tuan-tuan dan puan yang saya nak sampaikan dalam edisi terakhir kelakar ini. Yang penting ingat, kita adalah perancang legasi dan mula dengan diri kita sendiri. Tengok 4 tanda arah tadi di mana kita. Kalau masih belum mencapai tanda arah itu, buat sesuatu usaha, sebab kaedah-kaedahnya telah pun disediakan di dalam dulang-dulang yang cantik. Hanya tuan-tuan dan puan perlulah mengambil dulang tadi, melihat isi kandungannya dan mengamalkannya, supaya tuan-tuan menjadi perunding legasi yang mantap, yang juga mempunyai perancangan legasi yang mantap. Jadi itu sahaja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam platform yang lain, jenama yang lain, approach yang lain. Yang penting kita sama-sama terus belajar dan amalkan apa yang kita belajar. Sampai di situ saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.